Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Wa usalli wa sallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. TPM, Datuk Seri Fadillah, Menteri-Menteri, Tan Sri KSN, Timbalan Menteri, rakan-rakan yang saya muliakan. Mukadimah doa dengan kita bersyukur kerana turunnya kitab dan eloklah saling memperingati bahawa tradisi menimba ilmu itu bermula dengan semangat membaca Al-Quran. Pada hari keluarga yang lalu saya sebut tentang Abdullah Munshi tatkala melawat Melaka atas persoalan dibangkitkan oleh Stamford Raffles, apa yang dilakukan oleh anak-anak kecil di Melaka, anak-anak Melayu. Abdullah Munshi jawab, mereka mula dengan membaca Al-Quran. Maksudnya, sebaik saja kenal ibu bapa, terus diminta mengenali Allah dan membaca Al-Quran. Kemudian tentunya ada asas bahasa Arab, bahasa Melayu dan bahasa-bahasa lain. Tradisi itu kita harus hidupkan, bukan sekadar membaca, tapi Al-Quran itu mestilah hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kerana kekuatan Al-Quran itu sehingga kita dapat membuat sebagai petunjuk kepada manusia dan dapat membedakan di antara yang baik dan yang buruk. Penilaiannya, furqan. Susah. Kita bagi tazkirah depan Syekh, susah sikit. Baik, jadi yang saya nak sampaikan ialah bahawa dalam simpang siur kerja politik pentadbiran, kita harus kekalkan asas untuk menimba ilmu, memperingatkan ada tanggungjawab kita, hablum minallah wa hablum minan nas, ya, kepada Allah dan kepada manusia. Kita sebut begini kerana dalam negara madani ini terasa tidak boleh lari daripada keyakinan kepada kepercayaan yang menetapkan soal nilai dan akhlak. Kerana kalau kita tidak mendalami, kita hanya menyerahkan kepada beberapa kalangan dan kadang-kadang membuat penafsiran ikut pahaman mereka, sama ada parti ataupun kepahaman masing-masing. Sebab itu dalam tradisi Islam itu tidak aneh. Pernah Islam itu menjadi trust kepada sosialisme di dunia Arab, dipanggil Ishtirakiyah Islamiyah, ya. Ada kadang terasnya Islam itu menjadi satu tunggangan bagi yang berkiblatkan sepenuhnya kepada Barat. Termasuk satu kitab penting tentang Al-Imam in Paris, ya. Macam beberapa tokoh ilmuwan Mesir itu sendiri. Dan sebab itu dalam sejarah kebangkitan kesedaran dan kebangsaan Mesir ada pertelagahan besar. Di antara Khalid Muhammad Khalid yang menulis buku tentang bagaimana kita harus mula berhadapan untuk mencari kemerdekaan, identiti atau jati diri bagi negeri Mesir. Jadi ditulis, where do we begin? From where do we start? Min huna na'lam. Min huna nabda. Dari mana harus kita bermula? Tapi natijahnya itu ke barat. Kalau Mesir nak maju, mesti kiblatnya ke barat. Itu kata seorang syekh terkenal. Dan pengaruh ini ada juga. Kalau kita lihat umpamanya karya-karya di negara kita, peringkat awal, ada juga begitu. Tidak ada salah untuk menimba beberapa pengalaman di barat. Tetapi jangan hilang jati diri kita sebagai Muslim, sebagai anak Malaysia, dengan kebanggaan budaya dan tamadun Asia. Maka jawapan Syekh Muhammad Al-Ghazali terhadap karya Min Huna Nabda itu, from where do we begin, from where do we start? Dia jawab, Min Huna Na'lam. We begin with knowledge and wisdom. Itu jawapan dia.
Dan terjemahan bahasa Inggerisnya kita our beginning in wisdom. Syekh Muhammad Al-Ghazali. Syekh Muhammad Al-Ghazali itu pernah kemudian dia dah tua dan uzur, kita anugerahkan sebagai hadiah Universiti Islam Antarabangsa. Kemudian dah meninggal. Yang saya nak sebutkan di sini bahawa pembenturan idea, setiausaha SPR akan buka kamus, ada tak pembenturan? Maknanya percanggahan atau pertelingkahan atau pertembungan idea. Itu memang berlaku. Dan tidak ada salahnya kalau perbahasan itu seperti mana juga doa tadi, bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Janganlah kita lupa bahawa perbezaan pendapat itu tidak semestinya menyebabkan kita pantas menghukum, mencela, menghina, apalagi memfitnah. Bincanglah dengan baik. Kerana ini pendekatan Al-Quran yang disebut bil hikmah. Saya tekankan intisarinya apa? Supaya Malaysia ini dan budayanya dan usaha membina madani dan tamadun ini tidak lari daripada jati diri, semangat yang boleh diangkat berdasarkan keyakinan kita yang berteraskan kepada nilai. Kerana kalau Islam itu difahami dengan lebih mendalam, dia tidak timbul umpamanya permusuhan baik antara kaum atau antara agama. Dia timbul tentang kesedaran untuk toleransi, hormat menghormati, dan apa yang disebut dalam Al-Quran lita'arafu, yang pernah saya sebut dulu. Itu Al-Quran memilih satu istilah bukan setakat tolerance. Toleran maknanya kenal beda pendapat, toleran tak. Tetapi Quran menyatakan tentang perbezaan warna kulit dan kaum itu untuk lita'arafu, untuk arif, untuk kenal, untuk menyantuni, untuk lebih memahami dan memuliakan perbezaan. Itu yang disebut lita'arafu yang dikupas. Jadi saya tekankan ini kerana kadang-kadang dalam beberapa isu itu pertelingkahan kita terlalu tajam. Dan sebab itu saya katakan tunggak dan asas dalam pemikiran Madani ini mesti soal nilai, soal akhlak. Dan ia tidak mudah. Anything with this philosophical treatise or in the realm of ideas, it is more complex and challenging. Jadi sebab itu ia memerlukan perbincangan yang lebih. Dan saya harap rakan-rakan ketua-ketua jabatan atau pengarah, selain daripada kerja-kerja biasa, mukadimah itu harus ada sedikit penekanan tentang beberapa perkara asas. Kerana penjawab awam ini punyai satu tugas yang lebih daripada petugas dan profesional lain di luar. Dia mewakili satu pola pemikiran dan pembentukan idea yang lebih tinggi daripada sekadar menjalankan tugas-tugas biasa dalam jabatan. Terkait dengan ini, saya sebut sedikit tentang perkembangan mutakhir di Palestin yang sangat merunsingkan kita kerana belum ada petanda Israel akan menghentikan serangan. Dan kalau sudah lihat umpamanya semua persoalan dalam media dominan antarabangsa dengan pertanyaan, apakah kamu mengutuk serangan Hamas pada 7 Oktober? Ya. Tetapi serangan yang 70 tahun itu tidak dikira masalah. Sebab itu dalam ucapan saya tegaskan, bila Rusia menakluki wilayah yang dianggap milik dia di Ukraine, itu dianggap
suatu yang tidak bertamadun kerana merampas negeri atau milik orang lain. Bila Israel terus mengembangkan wilayah dia tiap tahun, dan ada yang diberikan umpamanya alasan Hamas, di tebing barat itu tidak ada Hamas, tetapi sudah 4,000 korban sebelum 7 Oktober. Jadi kita punya masalah, ya. Mengapa dengan kecanggihan pemikiran, memikir soal nilai, soal agama, orang begitu sekali terheret dengan sentimen kebencian satu sama lain. Jadi belum ada usaha, kita telah menghubungi pemimpin dunia Arab dan Turki, malah Iran juga, untuk mengadakan perbincangan di kalangan kepala-kepala negara. Saya mulanya mengusulkan bahawa jangan hanya di kalangan pemimpin negara Islam, kerana Brazil, Ireland, Rusia, China itu punya pendekatan yang lebih lunak. Bolivia, ya, dengan pendirian untuk mempertahankan hak kemanusiaan. Tetapi bila berbincang dengan pemimpin, belum ada konsensus untuk membawa negara-negara luar negara Islam. Jadi keputusan sekarang ini yang kita bincang dengan Muhammad bin Salman, Presiden Erdogan Turki, itu ialah untuk mengadakan dalam tempoh segera, mungkin dalam 1-2 hari ini ditetapkan beberapa tarikh yang boleh mempertemukan pemimpin negara Islam. Tapi itulah umpamanya keadaan, ya. Yang positifnya apa? Belum pernah isu Gaza atau Palestin dibahas dengan cara terbuka di dunia barat seperti yang berlaku sekarang, ya. Perhimpunan-perhimpunan atau unjuk rasa yang kita disebut sini tunjuk perasaan, saya sebut unjuk rasa, itu besar sekali di dunia barat, Eropah dan barat. Kita menerima kunjungan dari beberapa negara. Malaysia ini dalam sejarah mutakhir ini tidak begitu sering dengan kunjungan pemimpin negara luar. Minggu lalu Martin Rutte, 2 minggu yang lalu Martin Rutte, Perdana Menteri Netherlands Belanda datang. Kita ada dari segi ekonomi masalah dengan kelapa sawit. TPM untuk Siti Fadilah, saya tak tahu macam mana dia pukau guna Sarawak punya tu. Dia boleh pujuk untuk tanam pokok kelapa sawit yang sebenarnya ada kempen kuat di Eropah. Jadi memberi satu signal yang sangat positif. Dan bila dia jumpa saya sama tengah hari itu, dia agak senang dengan tindakan tu, tertarik dengan penjelasan. Mana kita tak boleh menyerah, ya. Terus, dan ada usaha untuk bergabung dengan Indonesia untuk menyatakan pendirian bersama. Tapi menyentuh juga soal Gaza. Saya dalam pertemuan Empat Mata itu tentu meluahkan, ya. Saya kata saudara mewakili pandangan yang lebih demokratik, lebih prihatin tentang masalah kemanusiaan. Janganlah umpamanya memilih untuk prasangka bersatu kaum dan memilih tu kaum lain. So dia nak sokong Israel tu hak dia lah. Tetapi saya kata jangan kejam terhadap Palestin. Tapi satu perkara yang menarik yang dia bagi tahu saya ialah di peringkat awal perang, itu serangan Israel mula dengan Hamas yang terbaru, itu 2/3 penduduk Belanda itu pro Israel, ya. 2 minggu yang lalu 2/3 telah cara terbuka menyatakan simpati dan sokongan kepada Palestin dan Gaza. Jadi kita sedaya upaya dalam perbincangan tertutup dengan sopan, sampaikan dengan baik. Dan saya minta dia sampaikan juga dengan pemimpin negara Eropah. Semalam Perdana Menteri Jepun Fumio Kishida datang.
Supaya kita tahu dasar luar Jepun pelaburan dengan kita, ya, persahabatan dengan kita. Tapi dasar luar dia itu banyak ke barat, khususnya Amerika Syarikat. Mungkin kerana geopolitik dia di dekat dengan Korea Utara dan negara China. Tapi dalam pertemuan itu saya guna juga ruang 4 mata itu. Dia tak 4 dan 6, saya ada penterjemah seorang. Tapi masih lagi 4 mata. Itu saya kupas, saya kata kita tak ambil satu sikap yang keras. Saya tidak juga mendukung keganasan. Tapi kalau satu wilayah di Osaka ke Hiroshima ditakluki oleh orang lain, apakah kita harap orang-orang di Osaka dan Hiroshima itu hanya berdiam diri? Itu satu saya sebut. Tentunya dia bantah. Itu yang berlaku kepada Palestin. Keduanya saya kata, bom yang dilampar di Gaza itu sekarang ini jauh melebihi kesan bom di Hiroshima. Jadi saya kata saudara sebagai pemimpin dia pun tentunya merasakan, ya, sampai sekarang apa yang berlaku di Hiroshima. Jadi harus juga merasakan. Jadi dia jawab dengan tegas bahawa dia masih menyokong supaya dihentikan serangan dan supaya ditambah peruntukan kemanusiaan. Hubungan dengan pemimpin negara membantu. Umpamanya bila saya jumpa Presiden Abdul Fattah Sisi, perbincangan, ya, juga 4 mata. Kerana selalu pemimpin kalau bercakap cara dengan kumpulan yang ramai itu, mereka tentu tidak senang kalau kita memberi teguran atau rayuan yang berbeza dengan dasar negara mereka. Dalam pertemuan itu saya terkesan dengan pertemuan itu dan sentimennya sangat baik. Dan saya minta supaya diberikan keutamaan kalau ada bantuan kemanusiaan dari Malaysia. Dan alhamdulillah dia pegang berjanji. Malaysia dan pesawat kita yang sampai itu di antara yang paling cepat diberi layanan dan dapat menyeberang sempadan. Sebab itu saya katakan hubungan dua hal itu perlu ditingkatkan. Dalam beberapa hari ini naik Presiden negara China pula akan sampai ke Malaysia. Saya telah beberapa hari, ya, dalam masa singkat ni saya tak ingat beberapa hari. Dan saya atur supaya pergi juga ke Tanjung Malim supaya tingkatkan pelaburan yang saya umum 1,5 juta kenderaan target mereka untuk pengeluaran. Kemudahan dengan kehadiran dia tingkatkan lagi supaya Tanjung Malim betul-betul menjadi satu kota raya kenderaan automobil yang terbesar di rantau ini. Itu tak apalah. Akhirul kalam, ini soal laporan ketua audit negara. Saya minta semua ketua jabatan teliti bukan sahaja perkara yang disentuh mengenai jabatan berkenaan, tapi melihat keseluruhan usul cadangan untuk memperbaiki tata kelola. Saudara, ketirisan dan kerugian kepada negara itu mencecah bilion ringgit. Kalau termasuk umpamanya cara kita atur subsidi sekarang. Subsidi ayam 100 juta ringgit satu bulan. Ia memberi keuntungan kepada 3.5 juta orang asing. Juga kumpulan maha kaya yang menjadi debat menarik di Parlimen. Elektrik 90% masih diberikan subsidi. Kita tarik subsidi. Bukan kenakan cukai tambahan, tarik subsidi kepada golongan maha kaya. 10% teratas. Kita jimatkan 4 bilion ringgit lebih. Dari ayam saja 1.2 bilion ringgit satu tahun. Jadi bila kita apung harga, sekarang ni harga masih rendah. Tidak sampai RM9.40 ikut harga ceiling yang ditetapkan. Ya. Jadi mana kebocoran ini sama ada dari segi kebocoran kerana dasar
yang belum penyesaran subsidi, ataupun kerana yang ditegur oleh Ketua Audit Negara, itu harus diberi perhatian oleh saudara. Saya harap betul-betul ketua-ketua jabatan, dan untuk mengizinkan, saya akan cadang kepada KSN supaya semua ini diminitkan. Ketua jabatan, ketua pengarah dan KSU harus meminitkan perbincangan mengenai laporan Ketua Audit Negara supaya disampaikan kepada KSN. Supaya dipastikan, pertama, dibincang kerangka besar isu laporan dan teguran Ketua Audit Negara, dan keduanya yang secara khusus menyentuh atau menyinggung kedudukan di jabatan. Ini dengan cara sedemikian, tidaklah nanti diulang tahun depan masalah yang sama. Saya sebagai, dulu masa saya Menteri Kewangan, itu saya pengurusikan jawatankuasa pengurusan yang anti rasuah masa dulu. Satu jawatan tidak popular kerana ada menteri yang marah pada saya. Tapi pada masa itu pun kita dah ulas laporan Ketua Audit Negara. Ada masalah-masalah yang terus-menerus berlaku. So, kalau sudah baca beberapa tahun yang lalu laporan, jam yang patut RM400 charge RM4,000. Ada buku sekolah yang tak sampai kepada pelajar tapi dibayar. Perkara-perkara begini kadang-kadang dia berulang kerana pemantauan kita lemah. Dan tidak ada, sebab itu saya katakan, kerja tanpa nilai. Excellence or attempting to achieve excellence without a soul. Mudah-mudahan kita dapat gabungkan supaya jangan jadi slogan saja, tetapi dapat dihayati. Terima kasih. Demikian tazkirah pagi, dan mudah-mudahan kita dapat tingkatkan usaha kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.